Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga hari ini kita terus ceria melaksanakan tanggungjawab dan tugas kita semua. Dalam usaha kita meneruskan tanggungjawab kita kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air setelah setahun kita bersama, bagi saya ialah tahun yang kita meletakkan asas laluan-laluan yang akan kita teruskan perjuangan, teruskan gerak kerja kita. Kerana asas ini sangat penting. Dan asas inilah yang kita seringkali doa pada Allah Ta'ala setiap kali kita sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi oleh kerana itu, asas ini ialah asas bagaimana jalan yang kita nak tempuh. Kita membina polisi-polisi, dasar-dasar utama yang perlu kita bangunkan bersama dalam konteks kementerian. Apapun tuan sekalian, kita bukan orang yang awal. Kita adalah menyambung apa yang sedia ada. Dan kita memperbaiki mana-mana perkara yang kita boleh perbaiki, dan kita boleh susun dan meletakkan asas kepada benda-benda yang belum ada bagi memperkukuhkan kekuatan di kementerian kita. Apa yang penting tuan sekalian ialah tiga perkara. Yang pertama sekali, apa saja yang kita nak bawa, dasar yang kita nak bawa ialah suatu dasar yang meletakkan asas bagaimana untuk melihara alam sekitar dengan tanggungjawab dia dan bagaimana kita nak mengurus sektor air. Tetapi kedua-dua elemen ini, sama ada manusia, sama ada alam sekitar ataupun air, yang paling penting kita sebahagian daripada alam ini. Manusia adalah sebahagian utama, bahkan pemain utama. Kita tak mungkin boleh melahirkan kebaikan di atas kebaikan yang ada, melainkan manusia itu perlu menjadi baik. Maka manusia itu merupakan elemen yang utama, elemen pertama untuk kita memperkasakan. Sebab tu kalau kita lihat kepada Al-Quran Al-Karim, kan Allah mencipta manusia dan Allah mencipta alam, maka dia lebih tahu apa yang perlu kita buat dan kenapa kita dilahirkan, kenapa kita wujud di sini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia adalah sebaik-baik kejadian. Okey. Manusia adalah sebaik-baik kejadian, fizikalnya, spiritualnya, emosinya, bahkan tujuan hidupnya pun manusia adalah makhluk yang terbaik. Oleh kerana kita dilahirkan sebagai manusia, makhluk yang terbaik yang Allah cipta di atas muka bumi untuk mengurus perkara-perkara yang diamanahkan kepada kita. Maka oleh kerana itu, alam ini sebahagian di antara apa yang diamanahkan kepada kita untuk laksanakan. Demikian juga tentang apa yang tanggungjawab yang bersama-sama kita. Ada sahabat-sahabat mengadu kadang-kadang kita penat bekerja. Letih sangat bekerja. Saya kata oleh kerana kita cari kerja dulu, kita tak ada kerja, kita mohon kerja. Bila kita minta kerja, sekarang kita dapat kerja lah yang kita minta. Dan walaupun apa yang penting ialah kita laksanakan kerja tersebut dengan sebaik mungkin. Kemampuan kita ada batas, kita manusia. Dan Allah Ta'ala tidak bebankan perkara kita yang kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Soalnya begini. Soalnya ialah sebenarnya kita mampu untuk melaksanakan. Kerana Allah tidak akan wajib suatu perkara melainkan benda itu memang dalam kemampuan manusia. Sama juga Allah Ta'ala tidak haramkan satu perkara melainkan manusia itu mampu meninggalkannya. Kalau dia kata dia tak mampu nak buat perkara yang wajib itu, tak betul. Sebab Allah tidak beban kalau Allah tidak akan wajibkan satu perkara yang kita di luar kemampuan kita. Cuma ada perkara yang kita kena buat bersama-sama, kolektif secara jamaah dalam jabatan kita, yang kita tak boleh seorang diri. Hebat mana seorang manusia, dia tak mungkin boleh mendokong sesuatu institusi besar, tanggungjawab besar, melainkan dia disokong oleh pelbagai agensi, pelbagai pihak. Jadi dalam melaksanakan gerak kerja ini, saya sebut tadi tiga perkara. Yang pertama sekali, manusia itu sendiri. Kita adalah sebaik makhluk yang jadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah apa sistem yang kita nak bina. Contohnya baru-baru ini bila kita lihat, bila kita laksanakan satu-satu pekerjaan, lebih lama kita di satu jabatan, lebih tahu di mana kelemahan, di mana kekurangan, di mana yang perlu kita baiki. Tetapi boleh jadi pandangan kita tu mungkin betul, tapi boleh jadi juga pandangan kita tak betul. Maka kerana itu, sesuatu cadangan yang baik pada pandangan kita belum tentu diterima baik oleh orang lain. Sebab itu kadang-kadang dalam sini kita perlu share, kita perlu berkongsi. Berkongsi untuk apa? Untuk mencari satu keputusan supaya keputusan itu
dapat didokong bersama oleh tim yang akan buat kerja. Mungkin teorinya lain, di lapangannya lain. Mungkin teorinya mudah, atas kertas kita mudah je. Tapi bila kita turun ke bawah, kita akan bertemu benda-benda lain. Jauh daripada apa yang ada dalam kajian kita, dalam atas kertas kita secara teori. Jadi oleh kerana itu, pengalaman ini sangat penting dan sangat berharga. Pengalaman tak ada dalam kelas, pengalaman tak ada dalam kuliah, pengalaman tak ada di universiti. Yang ada ialah pengalaman peribadi kita masing-masing. Jadi kepakaran yang kita ada ini ada nilainya. Maka kepakaran yang kita ada dengan pengalaman yang telah kita ada, staf-staf kita kadang-kadang dah ber-20 tahun bekerja di satu jabatan atau satu unit, dengan pengalaman 20 tahun, dia turun ke bawah, dia lebih tahu berbanding orang yang baru sebagai contoh. Jadi pengalaman yang sangat berharga ini perlu, sama ada kita share dalam bentuk kita tulis pengalaman kita dalam membangun satu perkara, ataupun kita wujudkan tim supaya pandangan itu diperkukuh oleh kawan-kawan lain, supaya nanti orang yang mengikuti kita di belakang, dia akan refer balik perkara. Contohnya bila berlaku satu insiden, tapi kita tidak tulis, kita tidak bukukan, menyebabkan pengalaman yang hebat itu hilang begitu saja. Dan bila generasi kemudian lahir berdepan dengan benda yang sama, dia terpaksa buat benda yang sama. Jadi oleh kerana itu, setiap pengalaman kita dalam tugas, walaupun mungkin pada waktu ini kita rasa tidak berharga sangat, tetapi dia sangat berharga nanti satu masa. Jadi oleh kerana itu, ini aspek penting. Bagaimana untuk kita dokumenkan pengalaman-pengalaman, sejarah-sejarah lampau. Sempena sambutan setahun ini kita keluarkan buku. Buku khas tentang sejarah pengurusan air kita di Malaysia, dam kita, macam mana dibina, macam mana berapa tahun dulu, dan bagaimana proses, kenapa jalan-jalan dam-dam yang lama boleh tahan, apa faktor kekuatan dia dan sebagai contoh. Demikian juga sistem pengairan saliran kita yang lama sangat sebelum kita merdeka lagi pun. Jadi oleh kerana itu, semua pengalaman penting ni perlu kita ambil sebagai satu benda yang sangat berguna. Dan yang ketiga, tuan sekalian, bahawa dalam gerak kerja kita seharian, di jabatan, di mana sekalipun, manusia ni dia ada perasaan. Dia ada perasaan. Terkadang kita tak boleh nak beza ataupun tak boleh nak asingkan masalah kita di rumah, kadang-kadang kita bawa ke pejabat. Masalah kita pejabat, kadang-kadang kita bawa ke rumah. Bos marah kita di pejabat, akhirnya kita balik mengadu pada suami kita. Suami kita pula backup bos, lagi teruk kita rasa kecewa. Jadi oleh kerana itu, manusia tabi'i dia begitu. Dia tak boleh, kadang-kadang emosinya terganggu dengan sebab benda kecil je. Katalah contoh mudah lah. Hari itu kita cukup ceria, seronok, gembira. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah kutuk kita sikit je. Ataupun ditunjuk satu handphone kita baca, ada satu website atau satu Facebook kutuk kita sebagai contoh. Emosi kita terus berubah. Sebab sikit tu, emosi kita terus berubah. Tengah seronok, tiba-tiba kita akan jadi sedih, kita akan jadi emotional, kita akan jadi tak stabil. Pasal apa? Kerana satu benda. Jadi oleh kerana itu, bagaimana kita nak mengatasi? Sebab kita manusia, kita boleh elak daripada perkara tersebut. Maka kerana itu, pertama sekali, ada benda yang kita boleh layan, ada benda tak perlu kita layan pun. Ada benda bukan masalah pun. Bukan masalah pun. Saya panggil semi problem, bukan problem, semi problem. Apa masalahnya? Kenapa sedih sangat? Sedih sangat sebab beri salam kawan tak jawab. Itu bukan masalah. Ataupun kadang-kadang kita sampai ke rumah, sampai di pejabat, kadang-kadang kita diganggu dengan berbagai-bagai lah. Teringat tu, teringat ni. Ada kawan saya tengah semayang. Dia sebelum semayang dia masak air. Tengah semayang dia teringat lupa nak tutup air. Dia punya cerik dia bunyi. Tuan bayangkan tengah semayang dia berjalan kaki dia pergi tutup cerik air dia. Lepas tutup baru tengah semayang. Maknanya bila kita tak boleh fokus satu perkara ataupun diganggu emosi kita dengan benda-benda lain, kita perlu ada kekuatan. Kita perlu ada kekuatan. Apa kekuatan yang perlu kita ada? Kekuatan ialah kekuatan spiritual. Kekuatan jiwa kita. Kekuatan jiwa ni tuan sekalian, Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita diganggu oleh perasaan-perasaan yang tak baik, Nabi Allah Ta'ala suruh kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila tengok benda tak baik, benda yang berdosa, benda tak elok lah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca, minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan bila kita dapat berita gembira, Nabi suruh kita ucap segera Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar berita gembira, kawan kita naik pangkat, Alhamdulillah. Jangan dengar kawan kita, takkan dia naik pangkat, aku bila? Ya, dengar kawan kita gembira, Alhamdulillah. Dengar kawan kahwin seorang lagi, Alhamdulillah. Boleh? Ya. Contohlah. Ya. Tapi yang ketiga ialah satu zikir yang kuat membina kekuatan kita. Apa dia? Kita berdepan dengan pelagi Yesus, kita jangan lupa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan bagiku ya Allah. Tidak ada kedarat bagiku ya Allah. Tidak ada keupayaan bagiku ya Allah, ya, melainkan apa yang ditentu, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut ini zikir ini sebagai kanzum min kunuzil jannah. Khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir disebut. Maknanya selain pada kita bina jiwa kita, kita bina reputasi dengan kawan kita, sentiasa doakan kebaikan kawan kita walaupun dia tak tahu, sentiasa minta ampun pada Allah Taala, sentiasa ceria dengan kawan-kawan dalam gerak kerja, bahawa kerja yang kita buat ni berjaya kerana sahabat kita tolong, tanpa kawan kita tolong tak mungkin kita boleh berjaya. Ya, dan itu saya sebut dalam ucapan saya sempena setahun pembentukan kementerian. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan sentiasa dirahmati oleh Allah Taala. Selamat melaksanakan tanggungjawab, selamat bekerja. Mudah-mudahan kerja kita dinilai pahala yang besar oleh Allah Taala di hari akhirat, dan kita dapat melaksanakan tanggungjawab di Kementerian Alam Sekitar dan Air yang kita semua sayangi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena ulang tahun KASA yang pertama, kami ingin menemu bual orang ramai tentang Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jom kita tengok apa reaksi mereka. Pernah dengar tentang Kementerian Alam Sekitar dan Air? Pernah. Pernah dengar? Pernah? Tak pernah. Tak pernah? Singkatan dari Kementerian Alam Sekitar dan Air? KASA. Tak tahu. Nama pendek kita KASA. Oh, KASA. KASA. Tahu tak lokasi KASA dekat mana? Tahu dekat Putrajaya. Tahu? Kat Putrajaya. Tahu tak siapa Menteri KASA? Tahu? Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man. Ustaz Ibrahim. Kenali KASA. Kenali KASA. Kenali KASA. Kenali KASA. Kenali KASA. Saya Alam Sekitar.